السنة والجماعة شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina wa jaddina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allahumma arinal haqqan haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya, dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lima wa at-tazakkura wa at-tazkira wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'i wajhillah wa mardatihi wa sawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, para hadirin yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Ta'ala, syukur kita kepada Allah kerana Allah Ta'ala masih mengizinkan kita untuk bertemu pada malam yang mulia ini. Alhamdulillah, syukur juga kita kepada Allah. Dan Alhamdulillah, marilah sama-sama kita menghadirkan rasa kegembiraan di hati kita di atas istiqbal, yaitu kedatangan bulan yang mulia Rabiul Anwar, Rabiul Awal, bulan yang di mana Nabi kita Rasulullah Habibullah, kekasih Allah, lahir ke atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kerana sesungguhnya kalaulah bukan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita nescaya tidak akan menikmati nikmat Islam, sekaligus tidak akan dapat mengecapi nikmat bermakrifah kepada Allah Ta'ala. Maka dengan kesempatan datangnya bulan Rabiul Anwar pada malam ini, marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan salam kita ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menambahkan kecintaan di hati kita, kerinduan di hati kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Ketahuilah bahawasanya di sisi kamu itu, di dalam kamu itu, di samping kamu itu adanya Rasulullah. Apa makna adanya Rasulullah? Kehidupan kita ini tidak lepas, kehidupan kita ini tidak terpisah daripada segala ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada ketika kita baru sahaja bangkit daripada tidur dan kita menjalani kehidupan seharian sehinggalah kita kembali kepada tidur semula. Setiap hari itu mesti terikat diri kita ni dengan syariat, dengan hukum hakam, dengan adab-adab yang digariskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung pengajian kitab kita An-Nasaihud Diniyah, nasihat-nasihat agama, wal wasayil imaniyah, dan wasiat-wasiat keimanan, karangan Syekhul Islam Hujjatul Iman Sayyidul Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab kita Al-Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala, menangis kerana takut kepada Allah. Baik, jadi kita masuk pada perbahasan ataupun nasihat yang seterusnya,
Iaitulah apa yang disebutkan oleh Imam Al-Haddad tentang tangisan. Kerana tangisan ini sesuatu anugerah dan juga ada nilaiannya di sisi Allah Ta'ala. Ramai orang yang bersedih hati dan ramai orang yang menangis kerana sesuatu perkara. Mungkin ada orang yang menangis kerana dia dilanda kesakitan, dia diuji dengan kesakitan. Lalu kesakitan yang melampau itu menyebabkan keluar air matanya, menangis, hibur dirinya kerana terlampau merasai kesakitan. Ada orang yang menangis kerana mungkin berputus cinta dengan orang yang dia kasih. Dan ada orang yang menangis mungkin sebab dia kehilangan sesuatu. Ada orang menangis sebab dia rindu kepada seseorang. Boleh jadi anak dia, boleh jadi isteri dia, boleh jadi suami dia, boleh jadi ayah dan mak dia, boleh jadi orang-orang yang dia kasih, orang-orang yang dia sayang. Maka tangisan ketika itu bukanlah suatu perkara yang dibuat-buat, kerana fitrah seorang manusia itu dia ada perasaan sedih, dia ada perasaan rindu, dia ada perasaan kecewa, dia ada perasaan yang tidak dapat diluahkan, melainkan hati dia yang merasai perkara tersebut. Maka tidak ada tangisan yang lebih bermakna, tangisan yang lebih mahal nilainya, tangisan yang mampu menghapuskan segala dosa-dosa, tangisan yang mampu memadamkan panasnya api neraka, iaitulah tangisan kerana Allah, tangisan di atas penyesalan dosa-dosa yang kita lakukan, tangisan yang ikhlas kerana Allah, tangisan kerana cintanya kepada Allah, tangisan kerana takut dengan azab Allah, tangisan kerana mengenangkan segala dosa-dosanya yang lalu, tangisan kerana lemahnya iman kita di hadapan Allah, tangisan kerana bergetarnya hati kita ketika menyebut nama Allah ataupun ketika nama Allah disebut, dan tangisan kerana bergoncangnya jiwa kita kerana mengingat akan amalan-amalan kita di masa lalu. Jadi satu perbahasan dan juga nasihat yang sangat bermakna buat diri kita, sama ada tangisan itu disebabkan kegembiraan ataupun tangisan itu disebabkan kesedihan dan juga kekecewaan. Dan tidak ada sesuatu perkara yang dapat diharapkan yang dibalas dengan rasa kebahagiaan, melainkan hanya tangisan kerana Allah. Sebab itulah tangisan ini dikatakan sebagai tangisan keimanan, tangisan keinsafan, tangisan ketulusan hati seorang hamba terhadap Tuannya, tangisan yang hanifnya jiwa, lembutnya jiwa kita, tangisan yang tidak berdaya kita. Bahkan segala tangisan-tangisan ini dikatakan sebagai tangisan kerana Allah. Seperti mana Allah menyebut di dalam surah Al-Anfal, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila dibacakan, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetarlah hati mereka, pucuklah hati mereka, kejutlah perut mereka, lantaran kerana ketakutan kepada Allah, lantaran kerana merasai kebesaran Allah, lantaran ma'rifahnya hati mereka terhadap keagungan-keagungan Allah. Wa iza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat
ayat-ayat Al-Quran, zadatuhum imana, bertambah keimanan mereka kepada Allah, bertambah keyakinan hati mereka kepada Allah, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah, kepada Tuhan mereka lah tempat mereka berserah diri, tempat mereka bertawakal, tempat mereka berharap sesuatu perkara. Maka hukum kita menangis ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga pernah mengadu kepada Allah di atas lemahnya diri baginda, seperti mana peristiwa yang biasa kita dengar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipulaukan atau dihalau sewaktu baginda berdakwah di kota Taif. Ketika itu Nabi dicaci, Nabi dimaki, Nabi dikeji, Nabi dibaling dengan batu, Nabi diderakan bersama dengan sahabatnya yang mulia, sehingga Rasulullah bersandar di sebuah pokok kurma. Lalu Nabi menyerahkan diri Nabi kepada Allah, menginsafi, mengakui akan kelemahan dan juga segala kekurangan yang Nabi miliki kepada Allah. Lantaran itu Allah Ta'ala mendengar doa Rasulullah. Malaikat turun bersama dengan malaikat Jibril dan malaikat yang menjaga seluruh bukit Taif, menghadap kepada kekasih Allah yang mulia ini, mengatakan sesungguhnya Allah telah mendengar doa engkau ya Muhammad. Apa sahaja permintaan engkau, kalau engkau mahu kami hancurkan, kami balikkan seluruh bukit-bukit Taif ini ke seluruh penduduk Taif, nescaya kami akan lakukan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang penuh dengan sifat kasih sayang terhadap umatnya, Nabi tidak menginginkan perkara demikian berlaku. Bahkan Rasulullah mengharapkan supaya penduduk-penduduk Taif ini akan lahir di dalam sulbi-sulbi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu bentuk gambaran bagaimana Rasulullah mengadu, bagaimana Rasulullah menangisi akan kelemahan diri baginda terhadap Allah. Sedangkan baginda itu insan yang paling dicintai, insan yang memiliki ketinggian martabatnya di sisi Allah Ta'ala. Kata pengarang kitab kita, yang dikatakan hibah ialah khusyuk di dalam hati dan sentiasa menangis lantaran takut kepada Allah. Ia adalah suatu sifat yang mulia dan usaha yang terpuji. Dengan sifat itu pula Allah Ta'ala telah mensifatkan para nabinya alaihi wassalatu wassalam serta hamba-hambanya yang berilmu pengetahuan. Jadi menangis kerana Allah, menangis kerana takut pada Allah inilah suatu akhlak yang terpuji, suatu sifat yang dimiliki oleh sekalian para nabi dan juga sekalian para wali, para awliya, para ahlillah. Apa yang dimiliki oleh mereka? Ketulusan jiwa, ketulusan hatinya, lembutnya hati dia bila berhadapan dengan Allah. Bila disebut tentang Allah, maka hatinya tidak ada yang lain, akan merasai gemetar di jiwanya, akan merasai takut di hatinya, akan bertambah keimanannya kepada Allah. Maka kita takut kepada Allah, takut semata-mata kerana Allah itu zat yang maha kuasa, lagi maha perkasa. Dan kita ini manusia yang tidak punya daya melainkan di atas izin Allah. Bahkan menangis kerana Allah Ta'ala ini diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa kata Allah di dalam surah At-Taubah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً
tertawa sedikit, yadhhak qalila. Allah kata kamu hendaklah gembira, ataupun kita kata gelak tertawa ni qalil, sedikit. Wal yabku katsira, akan tetapi perbanyakkanlah dalam kehidupan seharian kamu di dunia ini menangis. Jadi menangis ni bukan makna sedih sepanjang masa, kemurungan sepanjang masa. Nah, kemurungan tu tengok pula sebab apa? Adakah sebab putus cinta? Adakah sebab kita ni tidak dihiraukan oleh manusia? Adakah sebab hilang jawatan? Adakah hilang pengaruh menangis sebab tu ke? Tak. Tapi waliyabku katsira, banyak ke menangis di sini kerana banyak memikirkan soal diri kita, yang banyak melakukan dosa, yang banyak melalaikan Allah Ta'ala, yang banyak melakukan segala yang Allah Ta'ala larang. Itu makna waliyabku katsira jazaa'an bima kanu ya'malun, jazaa'an bima kanu yaksibun, sebagai pembalasan dari apa yang mereka selalu kerjakan. Maka tangisan kerana Allah ini akan menghapuskan segala dosa-dosa kita. Tangisan kerana Allah Ta'ala ini akan menguatkan jiwa kita. Tangisan kerana Allah Ta'ala ini akan membangkitkan semangat kita yang hilang. Tangisan kerana Allah Ta'ala ini akan menguatkan lagi, meneguhkan lagi keimanan kita kepada Allah. Nah, maka jalan yang paling mujarab, kita kata, dalam mengubati jiwa kita. Setengah orang kadang-kadang dia nak healing, istilah orang sekarang healing. Nah, ada masalah, bimbang, takut. Setiap orang ni dia tidak akan terlepas daripada kebimbangan di dalam soal kehidupan ni. Kita orang belum nikah, dia duk bimbang bilalah jodoh nak siapa kepada dia. Nah, bilalah nak nikah. Orang hujan dia duk mikir tentang jodoh dia, siapa pasangan dia. Lepas pada boleh jodoh, dah berkahwin, duk pusing, duk bimbang bilalah boleh anak. Orang lain nikah ada anak dah setahun 2 tahun boleh anak. Orang dua orang dia menikah bertahun-tahun tak boleh anak lagi. Bimbang sebab ada anak. Apa kalau kita orang ada anak dah pusing pada anak-anak kita. Lagu mana anak-anak kita, sekolah dia, masa depan dia. Nah, orang pejabat pusing, bimbang, takut kerja dia tidak tercapai KPI yang sepatutnya. Setiap orang dia ada masalah ataupun kita kata kebimbangan. Dan ada orang dia cari jalan nak menyelesaikan masalah dia ni dengan cara dia pergi melancong, dengan cara dia pergi ambil angin, dengan cara dia buat macam-macam lah, pergi karaoke, pergi nyanyi, macam-macam. Sebab apa? Sebab dia beranggapan itu dapat menenangkan jiwa dia, itu dapat menghilangkan kekusutan jiwa dia. Maka segala kita kata kaedah-kaedah yang difikirkan oleh manusia ni tidak akan mencapai hakikat kebahagiaan. Melainkan apa caranya? Iaitu kita kena kembali urusan kita kepada Allah. Kita kena menangis hati, mengadu jiwa kita sepenuhnya kepada Allah. Itu sahaja yang akan mengembalikan semula, yang akan membangkitkan balik segala masalah-masalah kita, kebimbangan kita ni akan hilang dan sebagainya. Sebab itu kata Allah di dalam suratul Maryam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza tutla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, yakni keterangan-keterangan Tuhan yang Maha Pemurah, kharru sujjada, lalu mereka tunduk dan bersujud dan menangis kepada Allah. Jadi penawar untuk mengubati segala kebimbangan, kesedihan jiwa manusia. Nah, apa? Iaitulah ayat-ayat Quran yang mulia. Bila kita fahami sebaik-baiknya, kita baca dengan penuh penghayatan ayat Quran yang kita baca, nah, maka di sana akan lahir ketenangan jiwa kita.
Di sana akan lahir keinsafan di hati kita. Di sana akan mengembalikan kita ke landasan yang benar. Bila ayat itu dibaca dengan penuh penghayatan, bila ayat-ayat Allah difahami dan dihayati sebaik mungkin. Itu pengubahnya. Kita kembali kepada Allah. Kemudian firman Allah Ta'ala, wa yakhruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khushu'a. Mereka lalu tunduk dengan dahi-dahi mereka. Apa makna tunduk dengan dahi-dahi mereka ni? Maknanya kembali kepada Allah melalui ibadah sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang istikharah, sembahyang tahajud, memperbanyakkan sujud di atas muka bumi ini. Sehingga terzahir di dahi-dahi mereka, di wajah-wajah mereka itu tanda-tanda orang yang beriman, tanda-tanda orang yang soleh. Sebab orang yang soleh ni, pada wajah mereka itu ada tanda-tanda yang Allah Ta'ala zahirkan, ada cahaya di wajah mereka. Sebaliknya orang yang fasik, orang yang melakukan maksiat, orang yang derhaka kepada Allah juga punya tanda kezulumatan, kehitaman di wajah-wajah mereka. Wajah yang tidak berseri, wajah yang tidak bercahaya, wajah yang penuh dengan kegelapan, wajah yang penuh dengan kekusutan. Sebab itu kita memadai dengan memandang wajah orang-orang yang soleh sahaja akan mendamaikan jiwa kita, akan menenangkan hati kita. Sebab apa? Sebab kesan, asar ma'rifah mereka, ibadah mereka, ketaatan mereka, perasaan takut mereka kepada Allah terzahir, dizahirkan. Asar kesan dia tu pada wajah mereka, lahir ketenangan. Dan kita tengok wajah dia pun akan mengalir ke dalam hati kita ni ketenangan. Dia macam pantulan kita lihat di cermin. Pantulan tu akan kembali kepada kita juga, orang yang melihat. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wujuhun yawma idzin nadhirah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah orang yang takut kepada Allah ini nadhirah. Apa makna nadhirah? Bercahaya, cerah, terang benderang. Bila ni? Di akhirat nanti. Ila rabbiha nazirah, kepada Tuhan mereka lah mereka memandang. Sebesar-besar nikmat di akhirat nanti, iaitulah nikmat Allah Ta'ala izin kita. Allah beri kemampuan kepada hamba-hambanya dapat melihat zatullah, zat Allah yang maha qadim, zat Allah yang maha tinggi. Jadi wajah orang yang beriman, wajah orang yang takut kepada Allah ni terang benderang, bercahaya. Tidak hanya di akhirat, bahkan di dunia ini pun ada asar, ada kesan-kesan di dahi-dahi mereka, di wajah-wajah mereka. Lalu lil azqani yabkun, sambil menangis sujud mereka kepada Allah, wa yaziduhum khushu'a, dan keadaan itu akan menambah mereka khusyuk kepada Allah Ta'ala. Hati itu semakin khudu', semakin rasa hina diri, hati itu semakin rasa gemetar kepada Allah, hati yang dipenuhi dengan cahaya, hati yang terang benderang. Maksud ni, hati ni dia boleh membezakan diri dia antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang keji dan perbuatan yang terpuji. Hati itu akan memandu jiwa dia, hati itu akan memandu gerak-geri dia. Kerana apa? Sebab hati tadi itu telah berkilauan, bercahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkategorikan orang yang sentiasa hibah, yakni menangis
di dalam bilangan 7 orang yang akan dilindungi Allah pada hari kiamat nanti. Ini di antara fadilah ataupun keutamaan apabila kita ni menangis kerana Allah. Jadi kita ni kena tanyalah, bila akhir sekali, ataupun kita kata bila kali terakhir kita menangis ketika kita munajat kepada Allah. Bila lah, tanya diri kita, adakah tiap-tiap malam kita melakukan perkara tersebut, ataupun mungkin kita kata 10 akhir Ramadan yang lalu, masa dekat-dekat Lailatul Qadar, masa tu kita menangis, kita minta sungguh-sungguh kepada Allah. Sebab tu kadang-kadang Allah nak tarik hati kita ni supaya klik kepada dia ni. Allah uji kita dengan sesuatu musibah. Musibah tu ada hikmah dia. Zaqut ta'am, dalam satu hadis Nabi kata kemuncak kepada kenikmatan, ataupun kita kata kemuncak kepada kesabaran, ataupun kemuncak kepada ujian dan musibah itu adalah merasai kenikmatan. Apa makna merasai kenikmatan? Bila Allah uji kita dengan kehilangan, contoh kita kata kehilangan ke, dengan kesakitan ke, macam-macam lah ujian dalam kehidupan. Allah tarik orang yang kita sayang, Allah uji diri kita sendiri sehingga manusia berpaling daripada kita. Maka ketika itu kita hanya ingat kepada Allah, kita hanya bergantung harap kepada Allah, hati kita meminta kepada Allah. Bila terlampau banyak ujian demi ujian yang menimpa diri kita, kita sabar, akhir sekali ujian itu bukan lagi satu kesakitan, tapi satu kenikmatan, satu kebahagiaan. Ini anugerah waktu Tuhan beri kepada hamba-hamba dia yang sabar, sebenar-benar sabar di atas ujian yang Allah berikan kepada kita. Ketika itu dia tidak lagi melihat ujian itu satu bentuk yang dibuat oleh makhluk. Dia tak nampak dah ujian itu adalah pada diri makhluk yang Allah Ta'ala cipta, tetapi dia memandang, dia merasai itu bentuk yang Allah Ta'ala lakukan. Nampak kepada perbuatan Allah, nampak kepada athar min af'alillah, kesan-kesan daripada perbuatan-perbuatan Allah. Dan ketika hati kita duduk di tahap tu, duduk di maqam tu, maka kita akan mengecapi nikmat bermakrifat kepada Allah. Jadi dalam hadis yang biasa kita dengar, Rasulullah SAW menyebutkan 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Ta'ala di bawah naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungannya. Apakah itu? Yang pertama, Imamul Adil. Kedua, lelaki yang menangis kerana takut kepada Allah. Pemuda yang mana hatinya terlekat ataupun tergantung, berkait dengan masjid. Kemudian yang keempat, 2 orang yang saling mencintai kerana Allah. Kemudian seorang laki-laki yang dibujuk oleh wanita yang memiliki kedudukan lagi paras cantik, lalu dia berkata inni akhafullah. Yang keenam, seseorang yang bersedekah kerana sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, seseorang yang menyendiri. Ini yang kita nak sebut ni, ketika dia duduk berseorangnya, dia mengingati Allah, lalu ketika itu berlinanglah air matanya kerana Allah. Jadi kita ni sepatutnya bila kita duduk seorang, kita duduk bersunyi daripada manusia, kita duduk seorang-seorang di rumah kita ke, di mana-mana sahaja, itulah waktu yang terbaik untuk kita ingat kepada Allah. Kerana ketika itu kita jauh daripada kesibukan manusia. Sebaliknya, kalau kita bersunyi dengan Allah, bersunyi dengan Allah ni makna kita duduk seorang diri, jauh daripada manusia, tetapi kita gunakan waktu itu untuk bermaksiat kepada Allah. Alangkah jahatnya, alangkah besarnya kejahatan kita dengan Allah
yang tidak pernah berpisah dengan makhluknya, yang sentiasa mengetahui setiap gerak-geri kita, diam dan juga gerak kita dalam pengetahuan Allah. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut rajulan zakarallaha khalian fafadat 'ainahu. Seseorang yang sentiasa menyebut nama Allah di dalam masa yang sunyi, ini masa antara dia dengan Allah, lalu kedua kelopak matanya mengalirkan air mata. Dan sabdanya yang lain, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu 'ainin bakiyatun yaumal qiyamah illa 'ainun bakat min khasyatillah wa 'ainun batat tahrusu fi sabilillah. Setiap air mata itu akan menangis di hari kiamat, melainkan hanya dua mata yang tidak menangis di hari kiamat, yaitu yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis kerana takut kepada Allah, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, dan mata yang jelek berjaga fi sabilillah, yakni berjihad kerana meninggikan kalimah Allah. Jadi mata yang menangis di akhirat ini makna orang yang menyesal. Penyesalan di hari kiamat ketika itu. Setiap orang ni bila dibangkitkan oleh Allah di akhirat nanti akan berada di dalam penyesalan. Orang yang kufur kepada Allah akan menyesal kerana dia tidak beriman kepada Allah. Orang yang tidak melakukan ketaatan, dia akan menyesal kerana dia tak gunakan peluang waktu yang beri di dunia dahulu untuk buat ketaatan. Bahkan orang yang dah melakukan ketaatan sendiri pun, dah buat amal baik, dah buat amal soleh pun akan menyesal. Kerana apa? Kerana dia tidak menambahkan ketaatan, tidak melakukan amal soleh yang lebih lagi ketika peluang Allah Ta'ala berikan di dunia ini. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam Quran, walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan sekiranya kalau kamu melihat orang-orang yang melakukan dosa di hari kiamat nanti, nakisu ru'usihim, akan tertunduk kepala mereka. Kerana apa? Kerana malunya mereka di hadapan Allah. Lalu dikatakan, Rabbana absarna, wahai Tuhan kami, hari ini kami dah nampak, wa sami'na, kami dah dengar segala apa yang kau pernah perintahkan kepada kami di dunia dahulu. Lalu apa dia kata? Farji'na, kembalikanlah kami wahai Tuhan ke dunia dahulu, inna muqinun, sesungguhnya kami ni dah menjadi orang yang sebenar-benar yakin. Jadi ketika tu kita sendirilah, maksudnya bila dah berada di hari kiamat, nak minta dengan Tuhan klik ke dunia tak akan mampu, tak akan boleh dah sampai bila-bila. Maka apa yang kita bekalkan, apa yang kita bawa, itulah yang kita akan hadap di hadapan Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita kebaikan, dan Allah Ta'ala melembutkan hati kita agar mudah untuk kita menangis kerananya. Dan tangisan kita kerana Allah Ta'ala ini, percayalah, akan menyebabkan terpadamnya api neraka. Dan tangisan kerana Allah Ta'ala ini bukanlah suatu perkara yang sia-sia, bahkan ada nilainya, ada harganya di sisi Allah. Begitu juga tangisan kita kerana rindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tentu ada nilainya dan ada harganya. Kemudian kata pengarang kita, sebenarnya orang yang menangis mata-mata kerana takut kepada Allah Ta'ala itu amat jarang terlihat dalam kalangan manusia. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu. Jadi setakat ini untuk malam ini, mudah-mudahan kita mengambil manfaat dan pengajaran daripada apa yang disampaikan oleh pengarang kitab kita. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab.